Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Baru-baru ni semua tomato kan gila kan, penyakit influenza, COVID-19. Orang nilai dia tak faham COVID-19, COVID-19. Kan boleh faham, nampak tak? Faham. Kan? Air semakin banyak jenis, ada extra jos, ada laicikang, ada macam-macam jenis air, tapi air bersih semakin kurang. Pangkat semakin tinggi, tapi pengetahuan semakin teruk. Pangkat tinggi bangang macam tu lah. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Adab pun tak ada, hormat orang tua pun tak ada. Hari ni kan, nak buat macam mana kehidupan kita hari ini? Teknologi semakin canggih, aib dan fitnah semakin tersebar. Banyak untuk kita renung-renung, nak kita fikir. Round satu dunia. Nak belajar semakin mudah, betul tak? Nak belajar semakin mudah. Syurikun ala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam kuliah ilmu Taman Syurga Maya, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Mudah-mudahan ya. Dan malam ini tajuk yang telah diamanahkan kepada saya adalah ukhuwah dan silaturahim. Okey ke dengar ke? Macam bising bona lah bunyi kipen. Bamin yang itu yang atas. Okey. Badan ni nak sudah itu putih tu. Aduh, okey dah. Tak rasa tak angin tu rasa? Boleh? Ya, alhamdulillah. Ramai orang duduk rumah ada nilai ni kan. Yalah. Jadi bila sebutkan tentang ukhuwah dan silaturahim, ya, inilah yang disebut kan, sebagai satu tanggungjawab. Ukhuwah dan silaturahim ni tanggungjawab yang sangat besar. Bukannya satu laungan yang nak disebut-sebut, bukan satu slogan, tapi dia merupakan satu tanggungjawab. Bila sebut ukhuwah dari segi bahasa berasal pada perkataan akhun yang membawa maksud saudara, teman, sahabat dan lain-lain lagi. Manakala dari segi istilah menurut Al-Quran, yang merupakan perasaan kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, bertolak ansur, bermesra dan cinta mencintai di antara sesama umat Islam tanpa terkecuali. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ya. Menurut hadis, ia adalah ibarat seperti tubuh badan, darah daging dan roh umat Islam sendiri. Makna kata nak cerita perhubungan persaudaraan umat Islam ni adalah sangat penting. Malahan disebut orang beriman, kan? Orang yang beriman itu bersaudara. Mana nak ukur iman tak beriman seseorang tu, diukur dari segi perhubungannya di antara satu dengan yang lain. Jadi kita jangan perasan kita beriman dengan tahap jiran membenci kita. Macam itulah ayat. Orang lain tak suka kita. Kita duduk ke taman perumahan, kan? Jadi kalau saja-sajalah nak cek kita ni kategori beriman ke tidak, kita upah budak-budak kau pergi buat kajian, pergi tanya jiran sebelah rumah, apa pandangan cik tentang jiran sebelah rumah ni, tengok dia cakap apa.
baik dia ni, goma tolong orang. Saya kalau tak ada dia ni susah saya, contohlah kan. Jadi ada harapan. Tapi tak ada, mereka dipakai dia kata kan. Contoh, kadang-kadang macam tu. Sebab saya dulu pernah bertugas kan sebagai pengarah undang-undang. Jadi antara kawasan yang paling banyak aduan rumah rakyat inilah. Lepas itu komplain sesama sendiri, rumah jirannya macam ni, jiran macam ni, gitu kan. Antaranya lah. Tapi bukan rumah rakyat nilai sini, ni kat Zimbabwe ni. Sini okey kan. Jadi kadang-kadang ada dekat satu taman lain tu pula lagi lah mengadu pasal jiran. Ada satu tu dia membela ayam serama hingga menimbulkan kacau ganggu kan. Membela ayam serama. Kita pun pergilah tengok ayam serama seekor dalam rumah. Macam mana ganggu tu? Yang mengadu tu pula jarak ada selang 10 buah rumah. Apa masalah lah. Jadi itu sebab Nabi sebut tentang persaudaraan ni dalam bab kejiranan ni pun satu perkara yang mustahab. Itu sebabnya Nabi sebut 3 kali, dia sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya, itulah orang yang tidak beriman. Cuba tanya balik, siapa yang ramai mengadu seorang? Dia tanya balik. Dia ngadu, ada tak payah tinggal orang, ada tak payah tinggal orang. Dia tak perasan orang tak payah tinggal dia ramai. Dia yang ngadu, sikit ngadu kan? Ada ya kan? Jadi begitu juga kita tengok Rasulullah SAW bersabda daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbandingan orang mukmin pada kasih sayang mereka adalah seperti tubuh badan yang satu. Apabila satu anggota merasa sakit, seluruh badan akan turut merasainya. Jadi kalau seorang tu sakit, dia pun rasa lasian tengok, terasa simpati, sebab kasih sayang dia. Hari ni memang orang kata nak ikutkan dari segi kehidupan masyarakat, memang salah satu masalah yang paling ketara adalah masalah kejiranan. Kejiranan dulu dengan sekarang dah tak sama. Dulu kalau di kampung-kampung jiran tak sidai kain, risau kan? Bila kenduri kendara, sogan tak datang. Bukannya sogan datang, sogan tak datang, mesti datang macam mana pun. Dan dia datang pula bukan datang kosong, ada je bekal bawa. Ada bawa betik, ada bawa pisang, ada bawa garam, ada bawa gula, bawa topungnya, mesti bawa. Orang dulu malahan kalau datang menolong tu bukan masa hari langsung. Kadang-kadang seminggu sebelum dah bertandang rumah orang tu nak tolong apa pun dia boleh buat. Mana boleh sapu, mana boleh komen, mana boleh ni. Dulu itu adalah semangat orang dulu. Tapi hari ni tak. Hari ni disebabkan terlalu mengejar kebendaan, kadang-kadang perkara ni semakin dilupakan. Macam mana anak ni kan, ramai datang surau malam ni kan, datang surau malam ni, baguslah kan, walaupun selama ni dia tak datang bukan saya tak tahu kan. Jadi para budak-budak ni datang, galakkan dia, beritahu dia, suruh dia selalu datang. Sebab dia ni juga yang akan menjadi pengganti kepada golongan yang sedia ada. Dan pada mereka yang baru first time datang, selamat datang diucapkan. Dan ada yang selama ni tak datang, tiba-tiba datang ni malam ni. Jangan kita sound pula, kau pahal datang ni, jangan macam tu. Sebab rumah ini adalah rumah Allah, bukan rumah kita kan? Jadi kalau ada orang boleh datang, kita raikan. Mudah-mudahan dia istiqamah datang ke surau. Kadang-kadang perangai kita ni macam kita baik mana kan, kita sound orang yang datang ni, kau pahal datang. Kau tiba-tiba datang ni, pahal kau. Samsul Debat datang, kau datang lah kan. Kita cakap tu kan, jangan macam tu. Tak kisahlah apa sebab sekalipun, bila dia boleh datang ke rumah Allah tu, makna Allah lorongkan dia datang, Allah izinkan dia datang. Ada orang tu, dengar Samsul Debat nak datang ni, aku mesti datang. Dia pun datang. Rupa ceramah tu semalam, terlepeh pula hari. Ada juga orang macam tu. Jadi
Macam mana pun kita adalah seperti tubuh badan yang satu, kata Nabi. Tubuh badan yang satu. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu digelar al-wasil, yakni penyambung silaturahim, apabila dia bersifat mukafi'i, iaitu orang menyambung silaturahim jika saudaranya menyambungnya, dan kamu memutuskan apabila mereka memutuskannya. Akan tetapi al-wasil ialah seorang apabila terputus silaturahim, beliau segera menyambungkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad. Makna kalau nak bergaduh ya, dia tercepat nak baik. Tak ada dibiarkan, tak ada dibiarkan, dia cepat-cepat nak baik. Dan kalau nampak ada yang bergaduh, dia damaikan. Dalam hidup kita ni, dua perkara yang paling berat sekali, nak buat tapi mulia di sisi Allah. Apakah dia? Dua perkara yang paling berat, susah nak buat tapi mulia di sisi Allah. Apa dia? Pertamanya meminta maaf, keduanya memaafkan. Dua-dua berat. Bila suruh minta maaf, kenapa pula aku minta maaf? Bukan salah aku. Satu dia kata, kenapa lah aku minta maaf dengan dia? Aku bapa saudara, dia lah kena minta maaf dengan aku. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Aku ketua, dia anak buah, dia lah kena minta maaf dengan aku. Susah rupanya minta maaf. Tapi kenapa kita minta maaf? Tak kira lah siapa salah, siapa betul, tak kira siapa muda, siapa tua, tak kira siapa ketua, siapa anak buah, tak kira siapa bapa saudara, siapa anak buah, kena minta maaf. Sebab kita mati tak tahu bila. Dibimbangi kita mati menghembuskan nafas terakhir tanpa sempat minta maaf pada orang yang kita maki, yang kita hamun, yang kita marah, yang kita bergaduh dan sebagainya. Yang kedua, memaafkan pun susah. Aku orang lain boleh, tapi bukan dia. Dia boleh pilih pula siapa dia nak maafkan. Dia rasa dia mulia sangat. Jangan. Dalam minta maaf dan memaafkan ada satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah tak ada syarat. Itu syaratnya. Syaratnya adalah tak ada syarat. Contoh. Ada orang bergaduh dengan kita sebab dia tak bayar duit kita. Dia pinjam duit tapi tak nak bayar. So kita pun bermaaf-maafan. Nak maaf, dia kata, aku boleh maafkan dia dengan satu syarat, bayar duit aku dulu. So ini yang saya kata tadi, tak boleh ada syarat. Letak syarat pun tetap tak baik. Saya cakap saya, aku maafkan kau, aku maafkan kau. Pasal hutang tu nak buat macam mana tu, pulanglah kau. Kalau ada duit kau bayarlah. Kalau anda kata aku mati dulu, besok kau bayarlah kat keturunan aku. Kalau sampai keturunan aku kau pun tak boleh bayar, nak buat macam mana? Takkan aku nak cokik kau, bunuh kau pula? Aku redha je lah. Tapi kau sadarlah sendiri tanggungjawab kau untuk bayar hutang. Macam tu cakap macam tu. Jadi kita tak letak syarat. Tapi yang penting kita maafkan dia, baru kita boleh move on. Dalam bahasa orang nilai, barulah kita boleh teruskan kehidupan kita. Nampak tak? Masalahnya hari ni memang salah satu tanda akhir zaman, orang yang memberi hutang segan dengan orang yang berhutang. Itu memang tanda akhir zaman. Kita lah segan dengan dia, dia relax, tukar sport rim nampak, tukar telefon baru, jam dia pun baru berkilat. Kita pun tanya, kau hutang kan bila nak bayar? Ada ke hutang kau? Tu tak tahan. Nampak tak? Jadi makna kita kena jaga hubungan dan silaturahim kita ni. Islam adalah agama yang mementingkan hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim yang baik dan bersifat al-wasil akan mengukuhkan lagi hubungan sesama Islam. Apa yang Nabi ajar? Selagi mana dia Islam, dia tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun, dia mengamalkan syariat Islam, maka kita wajib baik. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni parti belah sana. Nabi tak ajar. Siapa yang sebut tu salah bangang orang. Macam tu ayat kan. Tak sama fahaman dengan kita, itu hak masing-masing.
Seorang nak menyokong dia, seorang nak menyokong ni, suka hatilah. Tapi kat dalam taman perumahan, dekat dalam masyarakat, baik aja lah. Kita nak berborak ni pasal isu politik ni, tapi kita fikir kalau aku cakap ni korang mesti bergaduh. Baik jangan cakap. Nampak tak? Ya. Samsul debat sebut sini tak apa. Sebab saya sebut supaya orang jangan bergaduh. Masing-masing cakap macam lah codik mana. Kan? Oh, ini tak betul, orang ni tak betul. Contohlah yang paling senang lah. Sekarang ni dekat dalam Facebook heboh menceritakan tentang kesalahan orang tu, orang ni tak kisahlah siapa kan. Kita pun tambahlah perisau. Memang padan muka kau, itulah tak bersyukur. Contohlah. Kita pun bantai, tak berguna, mati lagi baik kita cakap dengan orang tu. Contohlah, kalau saya lah dengan abang ni, saya tak puas hati dengan dia, saya cakap saya boleh jumpa minta maaf. Tok Ketua tak puas hati dengan saya, lala dia jumpa saya boleh minta maaf. Orang yang dalam TV tu yang kita kutuk tu, masa bila dia minta maaf? Dia cakap kita kutuk bukan sikit-sikit, banyak lah tu. Dalam Malaysia ni tak apa penyakit orang Melayu beragama Islam ni, tak tahu bahal. Kalau mengutuk tak cukup tanah. Kita masuk dalam Facebook tu, buka letak satu muka pemimpin, tak kira lah pemimpin parti mana, letak muka je, jangan tulis apa-apa, letak muka je. Post, tengok komen, kepala bapak semua keluar. Ni ya, cuma dia kutuk tu, ayah tak lah, itulah kepala hayah semua keluar. Tiba-tiba imam imam pun type lah, tulis, gunalah bahasa yang baik, bahasa melambangkan bangsa. Nabi tak ajar kita bercakaran seperti ini. Ayat elok. Komen bawah, kau pun sama, tata dia lah kono. Itulah realiti hari ni. Cuba kita renungkan hidup kita hari ni. Rumah semakin besar, orang makin tak ada. Rumah makin besar, orang makin tak ada dalam rumah tu. Buat rumah besar-besar pejadah. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Merantau melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Baru-baru ni sesama tomato kan gila kan, penyakit influenza, COVID-19. Orang nilai dia tak faham COVID-19, COVID-19. Kan boleh faham, nampak tak? Faham. Air semakin banyak jenis, ada extra jos, ada laicikang, ada macam-macam jenis air, tapi air bersih semakin kurang. Pangkat semakin tinggi, tapi pengetahuan semakin teruk. Pangkat tinggi bangang macam tu lah. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Adab pun tak ada, hormat orang tua pun tak ada hari ni kan. Nak buat macam mana kehidupan kita hari ini? Teknologi semakin canggih, aib dan fitnah semakin tersebar. Banyak untuk kita renung-renung, nak kita fikir. Round satu dunia. Nak belajar semakin mudah, betul tak? Nak belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Tengoklah kalau guru takmir datang kat surau ni, berapa orang yang datang? Itu sebab orang lelaki kena faham tanggungjawab dia terhadap isterinya dan anak-anaknya adalah memberi nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu betul. Tapi bab batin, selain daripada cerita teh katil dengan isteri, wajib seorang suami memberi didikan agama kepada isterinya. Yang ni ramai fail.
Tapi rasa-rasa mampu tak nak ajar isteri kita agama? Rasa-rasa mampu tak? Tak mampu. Tak ada masa, sibuk. Seminggu pun tak lepih, Ustaz. Jadi macam mana? Jangan halang isteri belajar agama. Lidahlah kau bungku, tak pandai apa. Kau tak payah belajar agama, duduk rumah muka tak ada bagi bini yang belajar agama. Kan? Jangan halang isteri kita belajar agama. Kalau ada kuliah duha tu, suami kena cakap, yang esok ada kuliah duha kat surau tu, ada ustazah apa tak datang, pergilah. Alah malis lah bang, pergi abang kata, at least belajar something. Apa-apa boleh kongsi kat rumah, pergi belajar. Tentu lah. Kalau suami tak boleh, pastikan isteri dia pergi, fail suami tu. Malah lah, pahala dia kan. Bini garang. Tak apa perangai pun ditolan pun tak tahu lah. Kau main garang kan. Aduh, dia marah lelaki kan. Bukan orang sini lah. Orang sini baik-baik. Kek koning ni pahal dia marah suami. Ambil balik ni. Ambil balik dia sound lelaki. Abang tadi mengaji dengan imam. Sampai maghrib ngaji, sampai isyak ngaji. Ya ngaji. Baca pun terabur. La ilaha illallah. Kau mulut kau ni tak boleh elok langsung kan? Mulut cuba elok sikit. Lepas tu, iya abang mengaji. Ya jangan kau dah kupi. La ilaha illallah. Sedih lelaki. Besok tu imam ajak ngaji. Malam ni ngaji ke? Tapek dah bang. Bini saya bising. Tunggulah 2-3 minggu dah lupa-lupa baru ngaji balik. Malam tu lepas maghrib tak ada balik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus balik. Tak sampai doa dah. Sampai rumah bini sahun juga. Doreh balik hari ni tak semayang lah. Lah ilah. Tak semayang pula khabar. Mulut ni cubalah elok-elok. Orang perempuan ni kan gak cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana dah. Kalau mulut jahat, jahat hati tu. Faham? Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Orang lelaki kalau marah kita balik doreh, ni saya ajar. Orang lelaki kalau naik motor balik rumah, isteri tegur, awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Pergi mana tu bang? Awal lagi kita keluar balik. Langsung tak bunyi dah lepas tu. Hai, sonyap ya awak hari ni. Malah lah cakap kan bang, keluar balik dia kan. Maaf lah, saya batuk sikit ni. Dah berapa hari ceramah tak berhenti. Saya baru balik tang Sabah semalam. Dan Sandakan saya dengan Samsul Rau-Rau. Balik, lepas tu semalam Potang, Seremban, malam tadi Melimau, Melaka. Pagi tadi Putrajaya. Potang tadi, petang tadi UiTM Seremban 3. Malam ni nilai logo lah sikit. Jadi sebabkan tak jauh kan, doket, lama lah ceramah hari ni. Lauk dah siap tu? Dah siap lauk lah kan? Kalau lauk dah siap, makruh ceramah dah lama kan? Antara silaturahim yang disyariatkan adalah saling mengasihi, memuliakan, memberi maaf pada orang berbuat zalim kepada abad tu. Silaturahim adalah saling mengasihi, memuliakan, memberi maaf kepada orang yang membuat zalim kepada diri dia. Nampak? Bukan senang kan? Tu dah. Kan? Memberi kepada orang yang tidak mahu memberi kepadanya. Kita bersedekah bukan senang nak sedekah ke orang yang selama ni tak nak tolong kita. Bukan senang. Kena bagi. Kan? Kesemua itu dilakukan hanyalah semata-mata kerana Allah SWT jua, bukan tujuan untuk mendapat ujian serta habuan dunia. Hidup dalam dunia ni, tuan-tuan dan perempuan sekalian, 5 nak kena ada. 5 nak kena ada. Pertama, sabar. Sabarlah banyak-banyak orang nilai. Sabar.
kan? Sabarlah banyak-banyak. Aduh, ada yang bodoh jadi kan? Sabar. Kedua, syukur. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kat kita. Ketiga, tawakal. Tawakal pada Allah, serah pada Allah. Keempat, redha dengan apa juga yang berlaku dalam hidup kita. Terima apa Allah bagi kat kita. Dan yang kelima, ikhlas. Ada 5 ni selamat hidup. Ikhlas ni maksudnya apa? Tidak mengharapkan ganjaran, kan, tetapi mengharapkan balasan daripada Allah sahaja. Ganjaran manusia dah tak harap dah. Harap ke manusia, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Dia nak minta tolong lah kat YB ni, minta lah YB ni boleh tolong. Kita akan kecewa. Sebab YB ni manusia. Bukan semua benda dia boleh penuhi. Dan harap-haraplah dia ni boleh tolong aku. Boleh tolong mungkin. Allah gerakkan dia tolong kita mungkin boleh. Tapi keterbatasannya sebagai manusia. Habis, ya Allah, kau bantulah aku ya Allah. Macam-macam bentuk bantuan ada. Dapat tak dapat, kita takkan kecewa. Sebab kita tahu bantuan Allah ni ada macam-macam. Rezeki datang daripada siapa? Allah. Semua tahu rezeki datang daripada Allah. Tapi 3 hakikat rezeki yang kita kena tahu. Apa dia hakikat rezeki? Pertama, Allah tentukan punca rezeki kita. Ada orang punca daripada kerja, punca daripada gaji, ada kata punca daripada duit pencen, ada punca rezeki dia anak dia tolong dia, ada punca rezeki dia dapat duit tanah, mak saudara meninggal tak ada lagi dah waris lain, dia seorang waris dapat kat dia. Punca rezeki dia kita tak tahu. Program-program tu adalah cabutan nombor bertuah. Rezeki dia kat situ. Asal nombor bertuah ada kono, orang lain tak pernah dapat dah. Lepas tu banyak dapat blender, tak ada warna lain dapat. Contoh. Tu rezeki dia. Kedua hakikat rezeki, Allah tentukan kadar dia berapa banyak. Jadi jangan komplain. Sikit bonah teh. Pobondo tu. Contoh lauk karangan, makan pobondo lauk ni kan. Contoh, jangan macam itu. Allah tentukan kadar dia berapa banyak. Dan yang ketiga, Allah tentukan bila dapat rezeki tu. Macam orang kahwin. Ada orang tunggu bertahun-tahun baru dapat anak. Allah tentukan. Kahwin 10 tahun baru dapat anak. Tapi lepas 10 tahun tak berhenti. Rajin ni. Assalamualaikum, Waalaikumsalam jadi. Waalaikumsalam jadi. Topuk nyamuk, pap jadi. Budak kau galak apa hal? Kau faham ke? Parah budak. Main golak yo. Kan? Jadi makna kata rezeki Allah tentukan bila. Ya. Saya dulu masa kerja jadi pengarah undang dulu. Tak boleh tidur. Malam mana telefon lah apa hal ni. Pap aduh. Kau 3-4 pagi pergi tengok operasi sana operasi sini. Allah. Tangkap pula yang pendatang asing tu, bawa lah pergi balai. Tak boleh tidur. Sekali bila dah pencen kan, bila dah ceramah ni, tiba-tiba lah ada mesej sampai, tolong tengok aduan ni. Dia kata kau lupa kau dah berhenti kan. Ya, teringat kan. Adanya, ini berhenti kerja ni. Saya masa mula-mula pencen tu, bangang sebanyak. Bangangnya biasa dah kerja pancikat pagi-pagi, tak ada lagi dah. Rupa-rupanya Allah bagi lagi sibuk daripada kerja. Dah tak tentu masa dah kerja. Pagi potang malam. Waktu PKP itu saya ceramah online sampai ke 6 ceramah online sehari. Tu yang suara macam ni tu. Kan kojab sadap kojab. Kan, tapi alhamdulillah sebab berkat doa ni mak-mak ni yang ramai doakan saya ni, alhamdulillah boleh bertahan. Covid pun tak pernah kono dah. Alhamdulillah. Kasihlah banyak-banyak kan.
Bukan apa, nek moyang takut jolok hidung, takut betul. Sekarang tu saya tengok budak Kelantan mengelupur-ngelupur kalau jolok tu, je. Jangan. Tapi itu rezeki Allah bagi kat kita. Jangan pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Dalam bab persaudaraan, kita tengok ada dua standard persaudaraan. Tu dia. Apa dia? Yang pertama standard dia ithar. Ithar ni mengutamakan kepentingan orang lain melebihi diri sendiri. Biar orang lain senang, kita susah pun tak apa, yang penting orang lain senang. Boleh ke tak kata? Boleh tak kita biar susah kita, tapi yang penting orang lain senang? Sampai tak tahap tu rasa. Contoh macam ni lah. Kita ada 6 biji kereta ke rumah. Osah macam Yuska. Kereta nombor 1, kereta Camry baru keluar berkilat. Plastik pun tak buka lagi. Kereta nombor 2, kereta Hilux. Tayar bosam berkilau. Tu pun baru keluar dalam 5-6 bulan. Kereta keempat Velfire. Kereta ketiga Volvo. Kereta kelima ni HRV yang baru tu. Kereta yang keenam, kereta yang Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmi ke Jabatan Pulau Pinang tu. Tu kereta lama betul. Orang nak pinjam kereta kita, rasa-rasa kereta nombor 1 ke kereta nombor 6 bagi pinjam? Jawab. Kan? Sebulat suara 6 dia. Sedangkan tadi tanya, sanggup tak susah biar orang lain senang, kita apa yang biar kita susah orang lain senang? Sanggup lah, cakap. Bila bagi contoh kereta nombor 6. Orang tengok, tolonglah orang rumah saya nak bersalin bona, boleh tak nak pinjam kereta 1? Kereta nombor 6 bagi kita tolong orang takkan sampai tahap menyusahkan diri sendiri. Tu yang first tu kita tak boleh. Dah lah kereta Proton Saga ni, tapi kereta ni kalau kau nak pakai ada pantang larang ni. Apa pula? Gia tu kau kena goyang sikit, gap tu gia 1 tu lah. Ilah Allah tahu Uyo macam tu bona. Lagi-lagi yang kedua ni dia besok break tak makan, tapi insyaAllah langsung tak jadi pinjam. Kereta break tak makan bagi bono bagilah. Kalau dia kata bini nak beranak, bagi kereta nombor 1 plastik tak buka lagi, kau tumpah darah atas plastik kan? Tak ada terpek tu. Bukan cakap tuan-tuan dan puan, termasuk yang bercakap ni. Kau tolong orang tak ada sampai nyusah ni sendiri kan? Itu kita lemah iman kita ni. Tapi ada standard yang kedua. Standard kedua adalah berlapang dada. Berlapang dada makna kata senang hati dengan orang lain. Itu pun susah dalam kawasan kejiranan. Nilai aduh, ya tak perhati dengan orang. Orang tu naik tembok, tolong ambil tindakan. Orang tu parking depan rumahnya sikit, tolong, mengganggu, hari-hari ganggu rumah saya. Saya tak boleh pandang muncung kereta tu depan rumah saya lah. Ilah tahu. Aduh, ya bodoh tak perhati. Ada kat taman perumahan kat nilai ni dulu ngadu, tolong ambil tindakan anak-anak bermain dekat depan rumah sehingga saya tak boleh tidur. Pukul berapa main ni? Pukul 5 lah. Pukul 5 petang memang budak tu main petang. Rupa dia kerja kilang shift malam. Dia nak tidur siang tak dapat. Saya khabar lah kau nak dan sita budak-budak tu. Kan tak ada kerja tu. Macam-macam dia orang ni kan. Jadi okey. Jiran ni, situ usik jiran sikit. Salamatus sadri ni kadang-kadang jangan kata jiran, adik-beradik pun tak boleh berlapang dada.
bergaduh. Pasal motor bergaduh, pasal tanah bergaduh, pasal rumah hama bergaduh. Apa hal tak peti. Sebab kita tak berbincang dengan iman, bincang dengan nafsu, tu masalah ya. Jadi dalam bab kejiranan, Imam Al-Ghazali pun ajar kita, salah satu adab berjiran adalah kita bersabar dengan kerenah jiran. Itu adalah adab berjiran. Kalau kita fikir-fikir balik, betul jiran tu tak campur orang. Dia tak campur orang, pedulilah kita cakap macam tu. Tapi rupa-rupanya ada orang yang tahu, dia bukan tak nak campur orang, dia tak tahu campur orang sebab daripada kecil duduk dekat hutan. Betul? Mak ayah ni memang daripada dulu duduk dekat dalam hutan, tak ada jiran, tak pernah bercampur dengan orang. Kalau orang tu anak pangkat besar-besar, tuan-tuan, contohnya dia jadi DO dekat Soman tu, rumah dekat Lake Garden tu, rumah kadang-kadang ketua-ketua pengarah kan, rumah sebiji dulu dalam tu, dinding dia pernah pergi ke pagar tu pun jauh, sebelah rumah tu pun dia tak pernah nampak siapa. Jadi dia membesar dalam keadaan macam tu. Macam adik-adik ni, dia membesar bercampur-campur kawan-kawan ni semua, satu taman ni kawan dia. Jadi kalau kita abaikan jiran kita yang seorang tu tadi, sampai bila-bila dia takkan dapat peluang untuk baik dengan kita. Macam mana nak buat? Tarik dia bersama dengan kita. Saya tak pandai ni semua, tak apa, ikut saja. Ikut. Nabi kata, siapa jiran kita? Bila sahabat tanya siapa jiran kita ya Rasulullah, Nabi jawab, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat bila dengar kiri kanan faham, depan belakang faham, tang atas bawah. Ya Rasulullah, yang atas bawah tu macam mana? Nabi senyum. Nabi kata, kamu ikut saja. Rupa-rupanya sampai zaman sahabat tak jumpa, zaman kita baru jumpa rumah flat, rumah apartmen. Tapi nak beritahu, wajib baik ni 40 kiri, 40 kanan, walaupun tak sampai 40, tapi wajib baik. Wajib baik. Ni cerita dia, isu dia wajib baik. Macam mana nak baik Ustaz? Baru keluar rumah, dia tak balik lagi. Time dia balik, orang semua dah tidur, tak sampai nak tunggu pun. Satu cara yang paling senang, datang surau. Datang surau, settle. Surau ni senang nak tahu ramai tak ramai. Imam malam ni, dia bila jadi imam, dia tahu malam ni ramai. Bila dia sujud, Allahu Akbar, berbunyi ontak lutut, ramai batu malam ni kan. Kan. Kena pula yang tertua tu berbunyi lutut, seorang tu Allah, seorang tu sakit pula lutut kan. Iya tu rezeki tu. Sakit ni Allah bagi sebab apa? Sebab Allah nak cuci dosa kita. Ya, janganlah malu kan. Allah sayang kat kita, Allah bagi sakit. Bila sakit, Allah, kan Allah sebut itu, Allah sakit Allah dia kan. Ya. Jadi mak dia kata dalam kita ni, salah satu jaga adab kita dengan jiran kita. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka, makan sirih mengenyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Jadi datang ke surau, baik dengan semua, tak kira siapa. Jangan kita tangguh-tangguh, ya. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu tua, bongkok lah, Allah, kita cakap mati tak lama dah ni gitu kan. Tapi elok panjang umur.
panjang umur, Allah bagi peluang kat dia, ya? Allah bagi peluang kat dia hidup panjang, tak ada hal lah. Orang ni kita tengok kat hospital tu, tengok dia oksigen, rasa tak besok lusuh ni, cerita kan. Dalam bercakap-cakap tu, yang bercakap tu kena langgar ke taksi depan hospital tu. Sudah yang pakai oksigen dan elok keluar dia baca Yasin tu gitu. Nak cakap apa kan? Itulah dia ujian untuk manusia. Ya? Kita ni kadang-kadang yalah, hidup dalam dunia ni sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Rumah besar, rumah mewah, rumah lawa, berapa lama lawa? Kek nilai ni marin ada satu rumah lawa betul, orang semua nak baik rumah macam dia. Tiba-tiba hari ni berlambak taman-taman baru, peduli pun tidak ke taman. Kan? Ada satu taman kek Mantin tu, besar banglo. Tiba-tiba dekat jalannya, kek jalan Batang Benar ni berlambak pula taman baru pula naik lagi. Lawa-lawa desainnya. Lawa rumah. Bawa kereta baru. Tin tin tin. Wah, dia masuk ke simpang lah. Tin. Kereta baru. Berapa lama baru? Seminggu, 2 minggu, petrol kan muak dah. Motor baru. Lawa motor. Aksiden terbarai kat tiang elektrik tak berpurut pun sekarang. Cakap apa? Suami isteri. Allah Akbar. Sementara bini dan lawa, berapa lama lawa? Sampai masuk tak cukup gigi. Sampai masuk bergaris muka. Sampai masuk juling betul. Pokono betul tu. Sampai masuk nak cakap apa? Menggigit jalan dia. Makin dia setuju ke pembinaan surau ni. Sekarang nak marah dia nak naik tangga, lutut dia dah sakit. Kalau tap dia. Azab nak naik surau ni, dia kan. Kono eskalator lah satu. Biar dia dapat naik atas. Longsor naik turun pun dia tu. Turun baik ke longsor dah kan sampai bawah. Mengengsot. Sampai kat tangga tu orang lain nak tunggu dia. Kalau copek lah tu, lambek dia kan. Sampai masuk kan? Suami handsome sampai masuk. Gahai dia. Bini ngobah dia gahai. Gahai dah tu. Dia kata la ilaha illallah, tahu tu. Tak ada betul basuh yang elok pakai. Tapi betul orang perempuan kena baik-baik orang lelaki ni. Sebab menurut kajian suami mati dulu. Antara suami dengan isteri, besok suami mati dulu. Saya ceramah kat Jompol untuk warga emas kat Jompol. Saya masuk dalam dewan tu semua perempuan. Tak ada aku lelaki. Nanti habis mati dah. Loli lelaki. Saya punya golak lah 5 minit tak boleh ceramah. Bergaya betul. Makcik tu nyaut dah tu. Lelaki habis mati dah. Iyo tak iyo pula kan? Jadi layan suami elok-elok. Jangan ni joget-joget kan. Abang gak tercakit sudu mati. Jangan buat-buat kojo macam tu. Layan suami baik-baik. Tapi janganlah menangis lah masak malam ni. Pokono kau. Takut hari ni abang last day tu. Langsung tak selera lelaki tu makan. Ya? Layanlah suami sebaik-baiknya. Ya? Dan begitu juga kalau tengok dalam bab berjiran ni, jiran ni ada jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak Nabi ajar. Jiran 3 hak macam mana? Jiran 1 hak macam mana? Jiran 3 hak, dia Islam, dia bersaudara dengan kita dan dia jiran. Maka dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai saudara mara, ada hak sebagai seorang jiran. Jiran 2 hak, dia bukan saudara tapi dia Islam dan dia jiran. Dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang jiran. Yang ketiga, dia bukan Islam, dia bukan saudara tapi dia jiran, dia tetap ada hak sebagai seorang jiran. Itu Nabi pesan.
Malahan Nabi kalau masak, Nabi kalau masak, Nabi akan lebihkan kuahnya. Sebab Nabi nak bagi dekat jiran-jiran dia, termasuklah salah satu jiran Nabi yang berbangsa Yahudi, Nabi bagi makanan. Adab Nabi ajar dalam bab berjiran ni, kalau jiran kita sakit, kita ziarah. Bila jiran ditimpa bencana, kita turut sedih bersama dengan dia. Bila jiran itu gembira, kita pun turut gembira. Hari ini jiran gembira, berlagak, menyapa, dan kita kena baik dengan dia, gembira dengan dia. Ingat tak? Adab berjiran. Dan bila dia memerlukan sesuatu, kita akan berusaha membantunya. Dan Nabi siap pesan, janganlah kamu tunjukkan makanan kepada jiran kamu, melainkan kamu ingin berikan sedikit kepadanya. Bawa balik ayam goreng daripada Nilai. Pekan Nilai itu beli ayam goreng yang dekat kedai yang depan tu ada orang tua rambut putih pakai cermin mata. Saya tak nak sebut je nama sebab dia tak tajuk ceramah malam ni. Bawa ayam tu, kita kalau niat nak bagi jiran, tak apa bawa tunjuk depan dia. Ni ada sikit untuk kau, boleh. Tapi kalau tak ada niat nak bagi, jangan tunjuk, suruhkan daripada pandangan jiran. Itu adab Nabi ajar. Malahan Nabi sampai pesan, kalau kamu membeli buah-buahan, jangan kamu benarkan anak-anak kamu makan di depan rumah sehingga menyebabkan anak jiran nampak, nanti anak jiran menangis mahukan perkara yang sama. Sampai macam tu sekali Nabi ajar. Kita hari ni dah lah tak nak bagi jiran. Kau masuk dalam Facebook, alhamdulillah ayam goreng sedapnya, la ilaha illallah, sahlah bungku. Jangan tunjuk dengan orang. Nabi, sebab bukan semua orang senang macam kita. Ada orang teragak nak makan KFC tapi duit tak ada. Keluar gambar yang goreng dia pegang macam ni. Ya Allah, tuan, sakit hati kawan. Nampak? Ni penyakit ain. Punca kita. Semua nak di-share dengan orang. Macam kau seorang dengan berlaki, tunjuk gambar pegang tangan suami kek handbrake ni, menyampah aja. Kan? Tak payah. Kalau boleh mengundang perasaan tak baik pada orang, baik jangan. Ya, baik jangan. Dan begitu juga dalam bab persaudaraan ini, kita kena berusaha untuk buang 3 penyakit dalam hati. Kan Nabi kata, dalam tubuh badan manusia ada sekatul daging. Kalau baik sekatul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Dan kalau tak baik sekatul daging itu, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah bahawa sekatul daging itu adalah hati. 3 penyakit hati paling bahaya dalam masyarakat yang boleh mengganggu gugat ukhuwah dan silaturahim. Pertamanya, penyakit tamak. Dia nak semua, tak bagi orang langsung, tamak. Ataupun dalam bahasa orang ni 9 sebut hokap. Hokap, faham lah kan? Jadi jangan kita tamak. Ada orang kan sampaikan satu perkara insiden tu, dia berobot tanah. So bahagi pembahagian tanah, pejabat tanah pun buatlah pembahagian tanah sempadan tu, buat tanda sempadan. Lot Lidi dia panggil. Dia pun upah budak kampung. Malam kan kau pergi kat kau alihkan batu tu ke kanan sikit ni. Jadi biar tanah dia basah. Benda macam tu tamak, ambil hak orang. Nabi janjikan dalam kubur Allah akan sempitkan lubang kubur dia hingga berselisih tulang rusuk. Wa na'uzubillah, minta jauh. Kedua, jangan sombong. Dalam masyarakat sombong tak payah sombong. Tak ada benda pun. Samsul Lebat datang naik Azia, naik kereta besar orang sabut, naik kereta kecil orang sabut. Main masa saya jadi pengarah, saya naik motosikal okey, motor Honda Cup. Lalu sampai dekat Pajam tu, lalu kek apa tai ayam tu kan,
Pueh nahan. Ya kan? Dia dulu. Orang nak cakap, orang cakap macam tu, orang cakap naik kereta besar, berlagak besar kereta. Naik kereta kecil, susah hidup sekarang pula. Jadi sudah apa? Padulilah apa orang cakap. Hidup kita macam saya sebut tadi, bukan nak mengajar pengiktirafan manusia. Kita takkan dapat puaskan hati semua orang. Ingat tak kisah Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim naik unta dengan anak dia, naik kaldai, dia tarik kaldai. Dia dengan anak dia tarik kaldai. Orang kampung cakap dah ada kaldai tak nak naik, naiklah. Ayah yang naik, anak yang tarik. Apa punya bapa? Seorang cakap, sadap-sadap kau duduk atas, kesian anak kau tarik. Abah yang turun, anak yang naik. Kuang Hajar punya anak, kau sadap-sadap duduk, ayah kau tarik kaldai. Sudah dua-dua naik kaldai tu, mengengkeh kaldai tu. Mampu nak bawa dua orang pula. Slow kali menyeksa binatang ni. Sudah kaldai naik dia lagi gila. Dipikul kaldai tu. Jadi kita nak puaskan hati semua orang susah. Kan? Jadi tak usah. Jangan kita sombong-sombong, tak usah belagak-belagak, tak ada benda. Kadang dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap betul suara dan ni. Sendiri lah cakap. Iya, kita jangan terasa. Dia ujub, riak, takbur. Tu antara pencirian-pencirian sombong yang ada dalam hati manusia. Dan yang ketiga, buang perasaan yang disebut sebagai dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya torok di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dan hasad dengki ni paling banyak merosakkan masyarakat. Sanggup jatuhkan orang lain, biar sama-sama tak dapat. Yes, tu penyakit dengki. Orang ni jadi ketua kampung, contohlah takdir ni Allah tulis dia jadi ketua kampung, janganlah kita marah, kan? Ketua kampung pun kena sabarlah, nak baik macam mana. Pegang jawatan memang konyang lah, konyang kena balun. Ke depan tak cakap lah, ke depan kasih lah tok ketua. Terima kasih Tok Ketua tu. Salam cium tangan berjilat. Kayak belakang dia hamun gitu. Contohlah kan. Sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Ya. Dan jadi ketua aduh, tak apa hati dengan orang. Dengar-dengar dia naik pangkat. Tak apa dijilat naik bos tu. La ilaha illallah. Dengar dia beli kereta baru. Mana dia curi duit dia tu. Anaknya dapat semua SPM macam anak dia seorang pandai. Ada yang benda tak payah tengok. Dengki samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Jangan. Rezeki masing-masing. Orang tu mungkin rezeki dia anak ramai. Biarlah deh. Kau dengki apa pasal? Ramai warna beranak. Sian tak tu? Apa pula? Kau yang tak nak beranak, kau marah orang lain beranak lebih. Dia memang jenis okey, rajin, biarlah. Orang tu tukang kereta besar, apa masalah kau? Dia tu rajin nak numpangkan orang, naiklah. Tapi dia tumpang, tapi isi minyak bebek lelap. Sebetulnya payah anak kan. Anak kan dapat semua, peksa dapat semua. Alhamdulillah ada juga budak rumah rakyat ni pandai. Alhamdulillah. Suka orang macam tu. Standard. Jangan kita dengki. Mendengki kata Nabi, sesungguhnya hasad itu mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, dalam hidup kita ni jaga silaturahim. Silaturahim ni borek silaturahim ni sebab apa? Sebab Allah letakkan sifat Allah dalam perhubungan. Rahim itu kan sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, penyanyi sifat Allah. Jadi silaturahim ni orang tak boleh tipu. Contohlah, dua orang ni bergaduh, kan? Dua orang bergaduh. Kemudian yang seorang ni kita tanya, apa sebab kau tak baik dengan dia? Aku bukan tak nak baik dengan dia, aku dah hulur tangan dia yang tak nak salam. Dia cakap,
Tanya seorang ni, kau pasal tak nak baik dengan dia? Ya Allah, aku dah lama nak baik dengan dia. Dia yang tak nak jumpa aku. Seorang bagi alasan macam ni, seorang bagi alasan macam ni. Jangan risau. Akhirat nanti, silaturahim tu sendiri akan bercakap siapa yang tak nak baik. Itu silaturahim. Dalam satu hadis, saya minta semua orang tolong ambil hadis ni. Ingat kalau boleh dalam kepala, Nabi sebut apa? Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Kau duduk dik, kau jap bangun, kau jap duduk. Lupa poin kau duduk tu. Dah lah kopiah kau berbintik-bintik, berbintik dengan kau. Dah jawab apa dik? Dek, dah jawab apa? Dah jawab apa? Dah sekolah belum? Dah jawab apa? Jah 2. Tadika. Oh, bosah badan kau tadika. Okey. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia dapat, akhirat pun Allah Ta'ala bagi. Dosa apa? Pertama, dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa, dan keduanya, dosa memutuskan silaturahim. Jangan sekali-kali memutuskan silaturahim. Aku dengan dia tak ada apa-apa lagi dah. Jangan buat macam tu. Kau jangan lalu lagi depan rumah aku ni. Oi, kacau ni. Dah lah tu satu-satu jalan nak keluar taman tu. Mana lagi jalan nak ikut ni? Jangan sama kali kita memutuskan silaturahim. Berdosa. Tak cium bau syurga. Orang yang memutuskan silaturahim, doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Amalan kebaikannya tergantung. Jangan. Hidup tak tenteram. Jangan. Ya. Jadi kalau bergaduh, copek-copek baik. Copek-copek kita minta maaf. Baik-baik gitu, sesama kita. Kalau orang yang berbaik silaturahim ni, dia punya tidur berkauh. Dia baik dengan semua orang, orang pun baik dengan dia. Saya tutup dengan satu kisah. Sebab saya faham signal-signal yang diberikan tu, saya faham. Kau dah bergalih-galih tempat duduk tu, saya faham lah tu. Kau jap melunjuk, kau jap tuang kan. Lepas tu mula dia cemburu. Kau sadap lah duduk tepi dinding je kau mula. Contoh. Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi nampak seorang lelaki masuk daripada salah satu pintu tu. Bila masuk, Nabi sebut, sesungguhnya dia itu ahli syurga. Kemudian terserempak dekat jalan luar, terserempak dengan lelaki yang sama. Lelaki ni ahli syurga 2 kali dah. Kemudian tempur ke tempat lain nak, lelaki ni ahli syurga. Sahabat-sahabat dah tak tahan. Apa hal dia ni ahli syurga? Jadi dia orang buatlah helah, pergi ke rumah orang tu. Dia intai, dia tinjau rumah orang tu. Tengok orang tu buat apa. Tengok semayang macam biasa, tak ada lebih nak semayang kan. Mengaji kau sepanjang malam tak ada pula tu. Beramal sedekah pun tak ada pula. Tengok lepas makan tidur. Apa yang hebat buat lelaki ni? Akhirnya semua pergi jumpa lelaki tu. Macam ni lah kami pendekkan cerita tu kan. Ni terjemahannya tu tak berat macam tu, boleh cakap ni 9 pula kan. Macam ni lah kami dah berhari-hari ngintai nginjau kau tak dapat jawapan. Tolong kau kongsikan dengan kami apa amalan kau sampaikan Nabi sebut kau ni ahli syurga. Apakah amalannya? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV lah. Jadi bila tanya apa amalannya, dia kata apa? Setahu aku tak adalah apa sangat yang aku buat. Cuma dia kata, setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa buat 3 perkara. Apakah dia? Yang pertama, setiap kali sebelum aku tidur,
aku niat maafkan semua orang. Itu pertama. Aku maafkanlah semua orang yang buat kat aku hari ni, aku maafkan. Itu pertama. Kedua, aku niat dalam hati aku sebelum tidur, kalau aku hidup lagi esok, aku nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, sebelum aku tidur tu, kalau aku niat, kalau aku hidup lagi esok, aku niat aku tak nak dengki dengan semua orang. Disebabkan ini, Nabi kata dia ahli syurga. Cuba kita amal macam tu. Malam sebelum tidur, sebut, ya Allah, aku maafkan semua orang, ya Allah. Ya Allah, kalau aku hidup lagi esok, aku nak buat kebaikan sebanyak-banyaknya pada orang. Ketiga, ya Allah, kalau aku hidup esok, aku tak nak dengki dengan orang, ya Allah, aku tak nak dengki. InsyaAllah. Mudah-mudahan, soalan bocor, nak masuk syurga, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukuplah sakat tu, kan? Apapun ukhuwah dan silaturahim ni wajib jaga, kono jaga. Ni masyarakat kita ni jaga. Salah satu cara jaga, datang surau. Sebab datang surau, imam hari-hari doa ni. Orang yang tak datang surau pun dapat manfaat. Jadi orang yang tak datang surau jangan action. Kalau tak sebab doa kat surau ni belum tentu lagi kat luar. Contohlah, iya, imam doa-doa untuk semua, muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk semua. Belum pernah lagi imam doa, ya Allah, kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu mampu lah. Mana ada? Ada, kan? Doa yang baik-baik. Jadi tuan-tuan muslimin, cukup sakat itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai itu payah melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Walaupun sikit sejamnya ceramah lebih kurang, tapi manfaat itu sebarkan ke orang. Kan? Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak penganjur menyemput rasa nak junjung.